Hai, hari ini sebab hujan, saya nak kongsikan bagaimana cara nak kurus tanpa perlu mengawal pemakanan, tanpa perlu bersenam dan tanpa produk-produk pengurus badan. Saksikan. Hari ini kita akan membincangkan alternatif cara untuk menguruskan badan. Bersama saya hari ini adalah Dr. Fakhur Razi daripada Jabatan Pembedahan yang sudi untuk menerangkan kaedah-kaedah alternatif untuk menguruskan badan. Bagi mereka yang pernah lihat Dr. Fakhur Razi ini, anda mungkin pernah terlihat Dr. Fakhur Razi ini di ML Studio ketika membicarakan tentang AAA. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita terus bertanyakan kepada Dr. Fakhur Razi, apakah jenis pembedahan yang dapat mengurangkan berat badan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sazwan kerana menjemput saya. Kalau berminat cabang ilmu yang lain, ilmu perubatan yang lain, iaitu pembedahan, boleh follow saya, subscribe DRFRADZI, channel YouTube Dr. F. Razi. Okey, jenis pembedahan untuk mengurangkan berat badan kita panggil bariatric surgery. Bariatric surgery ni adalah sejenis operation untuk mengurangkan kapasiti sistem pencernaan. So spesifiknya adalah perut. Kita punya saluran makan, esophagus, perut. So kawasan perut tu akan di adjust melalui operation. Apa cara adjust dia? Kita boleh buat gastric bending. Okey, gastric kawasan perut tu diikat supaya dia tak sebesar saiz yang sebelum ni. Kalau orang yang badan besar, orang yang dah badan obese, dia punya perut pun dah besar. So kita kecilkan sikit. Yang kedua, ada jenis dia sleeve gastrectomy. Okey, sleeve gastrectomy ni dia macam kawasan perut tu, okey, kita sebahagian daripada kawasan tu kita buat sleeve. So kita tutup dan zip, ikat. So kawasan perut yang sebesar macam ni dia jadi kawasan kecil saja. Dia jadi kecil lah perut tu. Ataupun gastric plication, dia lebih kurang macam sleeve gastrectomy. Okey, ni perut ni. Plication ni kita plicatekan dia, kita lipat ke dalam, lepas tu kita jahit. Usus pula, perut yang sebesar ni bila kita plicatekan dia, usus tu jadi besar tu je lah, kecil. Yang keempat adalah gastric bypass. Bypass ni nama pun dah macam complicated kan. Nama gastric bypass ni macam kalau bypass jantung semua, itulah. So bypass ni maksudnya operation tu dia nak bypass kan, dia buat jalan lain. Okey, so jalan saluran tu macam tu, tapi kita buat bypass kan, kita pendekkan, kecilkan kapasiti perut, bypass kan. Bila kita kata bypass, mesti ada anastomosis. So anastomosis tu apa? Anastomosis, saya ada cerita panjang lebar dalam saya punya reaction to Dr. Romantic, boleh tengok. So anastomosis tu dia sambung balik. So kalau bypass ni akan ada, kalau kita panggil ada ni Roux and Y punya prosedur, ada beberapa tempat anastomosis. So beberapa tempat anastomosis tu ada beberapa faktor risiko yang sambungan tu akan ada sedikit masalah. Wah, ada pelbagai kaedah pembedahan yang boleh dilakukan ya. Tapi bagaimanakah pembedahan-pembedahan ini dapat membantu menurunkan berat badan? So fungsi operation bariatric adalah untuk mengecilkan kapasiti perut. So bila kecil kapasiti perut, beban pencernaan lebih kurang, hormon-hormon yang terlibat adalah lebih kurang, mengurangkan risiko lebih parahnya kencing manis, kolesterol, darah tinggi, semua tu. So itu adalah kesan-kesan daripada operation ni. Kita panggil metabolic syndrome. Dia akan adjust hormon-hormon,
metabolic sistem kita, sistem pencernaan kita, segala yang berkaitan dengan masalah hormon kencing manis lah, terutamanya diabetes tu dia akan kontrol sebab kita dah mengurangkan beban pencernaan, sistem pencernaan kita. Adakah semua orang boleh menjalani pembedahan bariatrik ini, ataupun siapakah yang kita cadangkan untuk menjalani pembedahan ini? Biasanya kalau tak ada apa-apa penyakit lain, BMI 40 itu antara indication dia untuk buat bariatric surgery. Kalau ada penyakit kencing manis, kolesterol, sakit jantung, masalah pernafasan, asma, OSA ni sleep apnea, masalah tidur, macam-macam benda tu. So kita ambil bawah sikit, iaitu 35, BMI 35. Kalau ada macam-macam penyakit, BMI 35. Tapi ada juga yang latest dia orang ambil, kalau tak ada penyakit, dia orang ambil 35 ke 40. So kalau anda tak ada penyakit, obese, 35, BMI 35, anda boleh pergi jumpa konsult dengan doktor. 35 40. Kalau ada penyakit, dikurangkan sikit jadi 30 to 35. Lagi satu untuk pesakit-pesakit yang ada metabolic syndrome. Apa metabolic syndrome ni? Dia ada kolesterol tinggi, BP tinggi, dan tekanan darah tinggi, dan kencing manis tak kontrol, benda-benda tu lah. Yang ada penyakit-penyakit macam tu, itu disarankan sebab kadang-kadang orang yang ada masalah metabolic syndrome ni, diorang dah cuba untuk kurangkan berat badan, tapi tak mampu, tapi tak berkurang. So ini adalah satu option, salah satu pilihan yang ada. Okey. Oh, begitu. Berapa lama selepas pembedahan pesakit dapat melihat kesannya? Boleh tak hari ni bedah, esok dah kurus? Biasanya akan ambil masa. Kan hari ni buat operation, besok kurus. Jangan. Impossible tu. Tapi kita boleh mencapai 30 hingga 40% daripada berat asal dalam masa 6 bulan, setahun. Tapi semua masa ni, jarak masa ni, period masa ni sebenarnya relatif kepada orang. Selepas daripada operation, di samping kena jaga dengan pemakanan, sistem pemakanan, diet yang diberikan, diet plan yang diberikan, kena juga exercise. Mungkin awal-awal tu berat lagi, buat yang ringan-ringan dulu, tapi kena exercise. Di samping dengan diet kontrol, yang menjaga diet yang betul, barulah akan ada kesan dia, efek daripada operation tu, iaitu operation tu membantu proses diet anda, membantu proses exercise anda untuk menjadikan anda kurus dan lebih sihat. Dr. Fakhur Razi, ada pantang larang tak selepas pembedahan ni? Ada tak benda yang kita tak boleh makan, benda yang kita tak boleh lakukan? Ada tak pantang larang apa-apa? Jadi kalau bariatric surgery, pantang dia hari pertama lepas operation, air dulu. Mungkin hari kedua air tambah banyak sikit. Tentu air susu, air yang berwarna. Kemudian lembut-lembut dulu, bubur. Dalam masa seminggu ataupun 2 minggu awal tu, memang yang lembut-lembut sahaja dan kuantitinya sedikit tapi kerap. So memang dalam masa seminggu 2 minggu tu kena perlahan sikit, supaya kita tak membebankan operation pada perut tu kita baru lepas. Kalau buat potong-potong, kalau lepas plycate kita ni, kalau bending pun sama, tapi kapasiti perut tu dah kecil. Kalau makan banyak-banyak, perut akan besar juga. Nanti tak ada efek, rugi dia buat operation. Makan tak jaga, makan operation, tapi lama-lama perut tu kembang, jadi macam dulu balik. So waktu awal-awal tu kita nak jaga perut tu kan, tak nak bagi luka, tak nak bagi bocor semua, kena jaga-jaga makan. Baru lepas jahit, baru lepas stapler, kadang-kadang tak pakai jahit, kita pakai stapler. So stapler tak naklah bocor-bocor. Makan tak tentu hala, bocor lah. Akan ambil masa, kena sabar. Seminggu 2 minggu waktu awal-awal tu kena sabar. Lepas daripada tu ambil diet, doktor bariatric surgeon mesti akan bagi plan, diet plan. Apa yang nak kena buat, makan apa.
Baiklah Dr. Fakhrul Razi, apakah pesanan ataupun kata-kata akhir untuk penonton-penonton di saluran channel ini? Pesanan-pesanan saya untuk viewer Dr. Syazwan dan bakal subscriber saya, yang penting adalah lifestyle changes. Kita ubah lifestyle kita. Bariatric surgery bukan untuk semua, tetapi adalah option untuk sesiapa yang memerlukannya. Ada setengah orang yang memang memerlukannya, tapi dia bukan adalah terus jawapan kepada untuk kurus. Saya bukan nak bagi straight itu. Yang penting adalah lifestyle changes. Lepas operation pun, kalau lifestyle tak berubah, makan juga tak akan kurus juga, tak exercise tak akan sihat juga, body kita tak akan kuat, masa jantung semua. So kena ubah lifestyle. Ini bukan jalan pintas, tak ada yang mudah dalam dunia ini. Okey, semua orang ada struggle masing-masing. Saya doakan semua yang melihat, semua yang menonton ni terus positif, tidak putus asa, dan banyakkan doa, niat yang betul, niat yang baik, doa pada Tuhan, doa pada Allah, insya-Allah Allah akan bantu. Okey, terima kasih Dr. Syazwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fakhrul Razi kerana sudi bersama Syazwan Channel pada hari ini. Ingat, pada mereka yang berminat kepada informasi pembedahan, boleh follow Dr. Fakhrul Razi. Dan bagi penonton-penonton yang masih belum subscribe Syazwan Channel ini, subscribe lah segera, anda tidak akan rugi. Kesimpulan perbincangan kita pada hari ini adalah pembedahan bariatric surgery ini adalah satu alternatif untuk pesakit-pesakit yang terlalu obes, iaitu BMI-nya antara 35 hingga 40, yang telah mencuba pelbagai cara diet dan senaman tapi masih gagal, dan juga untuk mereka yang obes dan mengalami metabolic syndrome. Ia membolehkan seseorang itu merasa lebih cepat kenyang, namun begitu mereka masih perlu menjaga pemakanan, masih perlu melakukan senaman dan amalkan gaya hidup sihat. Semoga perkongsian kita bermanfaat untuk semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.